Peristiwa di Gua Thur. Gua Thur ialah gua tempat Nabi SAW bersembunyi ketika berhijrah. Letak di bukit yang tinggi. Menurut riwayat yang rajih, Rasulullah SAW bertolak dari rumahnya menuju ke Gua Thur pada 2 hari bulan Rabiul Awal, setelah berlalunya 13 tahun dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul. Ini sebelum hijrah lagi. Apabila sampai di gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu terlebih dahulu masuk ke dalamnya untuk memastikan tiada binatang buas atau binatang bisa. Sayyidina Abu Bakar masuk dulu periksa. Tengok ada tak binatang buah, rimau ke, serigala ke apa, singa ke apa di dalam. Masuk dulu, takut ada binatang bisa, ular, kala, jeki dan sebagainya. Abu Bakar mengoyak kainnya untuk menyumbat lubang yang ada di dalam gua itu. Abu Bakar sanggup siap koyak kain dia kerana nak sumbat lubang-lubang yang ada di gua itu. Setelah dipastikan tiada apa-apa lagi, Abu Bakar pun menyuruh Rasulullah SAW masuk ke dalam. Setelah nyata selamat, sumbat segala lubang, maka Rasulullah dijemput masuk. Rasulullah SAW masuk dan tidur lena dengan meletakkan kepalanya di atas riba Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gua tu sempit, boleh teluh 2 orang. Rasulullah masuk dan tidur atas riba Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba kaki Abu Bakar dia sengak binatang bisa. Ini ujian Allah Ta'ala. Tiba-tiba kaki Abu Bakarnya ketik binatang bisa. Tak disebut di sini apa binatang bisa itu. Dia menahan kesakitan. Dia tahan sakit. Dan dia tidak bergerak agar Rasulullah SAW tidak terjaga. Takut Rasulullah jaga, dia tahan kesakitan, tak gerak. Oleh kerana sakitnya, tiba-tiba air mata Abu Bakar jatuh ke atas muka Rasulullah SAW. Kerana kesakitan, tubik air mata jatuh atas muka Nabi SAW. Lalu Rasulullah terjaga dan bertanya, apakah yang berlaku wahai Abu Bakar? Rasulullah terkejut, bangun daripada tidur, tanya ada apa? Abu Bakar memberitahu bahawa ia telah disengat binatang. Lalu Rasulullah SAW meludah ke tempat yang disengat dan hilanglah sakitnya serta-merta. Lalu Nabi SAW ludah pada sengat tempat disengat itu dan hilang sakit serta-merta. Itu mukjizat Nabi SAW. Mereka berada di gua selama 3 malam. Duduk dalam gua 3 malam. Malam Jumaat, Sabtu dan Ahad. Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma datang bermalam bersama mereka berdua untuk melaporkan perkembangan yang berlaku di Mekah. Tiap-tiap malam, anak Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma datang melaporkan berita apa yang berlaku di Mekah. Apabila tiba waktu sahur, bila waktu sahur belum subuh lagi, dia pulang ke Mekah supaya dilihat orang seolah-olah ia bermalam di Mekah untuk mengelirukan orang. Belum sahur dia dah balik di Mekah, takut orang tahu. Amir bin Fuhairah, khadam Abu Bakar, pula memelihara kambing di kawasan itu untuk membekalkan susu dan menghapuskan kesan-kesan laluan Abdullah bin Abu Bakar dengan bekah kambingnya. Di mana khadam kepada Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, bawa kambing di situ supaya bekah-bekah laluan Abdullah bin Abu Bakar hilang, dipijak oleh kaki kambing. Pada suatu ketika orang-orang yang mencari Rasulullah SAW sampai ke kawasan itu. Tiba-tiba ada orang cari siapa ke situ. Kerana di kalangan mereka ada pakar yang tahu mengesan.
kepada kita ni, pakar Tok Cair Rusia Kijang. Dia tengok tapak kaki, dia boleh hagak ke mana pergi. Di mana ni ada pakar, ahli yang boleh mengesan. Dia agak, Nabi dan Abu Bakar pergi ke situ. Pintu tempat persembunyian mereka sekadar parah pinggang sahaja. Di mana pintu gua tu rendah, sekadar pinggang saja. Kalau tunduk baru boleh nampak dalam gua. Saya pernah naik ke gua ni, memakan masa hampir 2 jam. Tinggi bukitnya. Pada masa itu umur 21 tahun, gagah lagi. Naik, tengok gua itu, di puncak gua. Kiranya mereka tunduk melihat, nescaya nampaklah mereka begitu baginda berdua. Kalau tunduk, nampak orang ada dalam. Di saat yang mendebarkan itu, Abu Bakar berkata, wahai Nabi Allah, kalau mereka tunduk, sudah tentu mereka nampak kita, kata Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW berkata, diamlah wahai Abu Bakar, kita bukannya berdua sahaja, tetapi Allah bersama-sama kita. Kata Nabi, jangan, Allah dengan kita. Ibnu Asakir, seorang ulama, telah menceritakan melalui riwayat dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum, Allah telah menugaskan sepasang merpati liar dan labah-labah berada di situ. Allah menugaskan burung merpati yang liar duduk situ, telur mengerang situ. Kemudian ada labah-labah. Ini disebut oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya, ada labah-labah. Perkara ini berlaku seperti yang dinyatakan oleh firman Allah, walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah itu ada tentera-tentera di langit dan di bumi. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, bukan sahaja mempunyai bala tentera malaikat, termasuk bala tentera binatang, angin, taupan dan sebagainya. Itu bala tentera Allah yang Allah boleh tugas bila-bila sahaja. Berhubung dengan peristiwa ini, Allah telah mengabadikannya di dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Allah sebut dalam Quran, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi jununin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Surah At-Taubah ayat 40. Artinya, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dibaca pada umat dia, kepada sahabat yang ada di masa itu. Kalau kamu tak tolong dia, Allah menolong dia. Ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang, ketika kedua-duanya berada di dalam gua itu, dia bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di waktu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Allah Ta'ala merakamkan kisah ini dalam Al-Quran. Nabi kata kepada Abu Bakar, jangan sedih, Allah dengan kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Allah Ta'ala menurunkan bala tenteranya dari langit dan bumi untuk membantu nabinya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, hina, dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apabila segala ikhtiar manusia dapat ditembusi, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tiba kepada golongan Islam. Allah Ta'ala akan tolong bila dia kehendaki kepada golongan Islam. Walaupun golongan Islam itu dianggap lemah, kecil, sedikit, tak bermaya, bila Allah Ta'ala tolong, tak ada siapa yang boleh mengalahkan. Apatah lagi kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam.
Allah telah menyelamatkannya dengan cara yang dikehendakinya, sehingga gagallah segala gerakan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Segala langkah gagal, tak berjaya. Setelah 3 hari Rasulullah SAW bersembunyi, gerakan mencari baginda menjadi agak reda. Akhirnya, setelah tak bertemu, maka mereka yang mencari itu jadi kena reda. Apabila perkembangan terakhir itu dimaklumkan kepada baginda SAW, Rasulullah SAW pun bersedia untuk bertolak ke Madinah. Seorang musyrik, seorang kafir musyrik yang sangat mahir tentang jalan menuju ke Madinah, telah diupah untuk memandu baginda berdua melalui jalan yang tidak dilalui oleh orang, iaitu jalan pantai. 2 ekor unta kenderaan dibawa. Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi, yang bin Uraiqid, bukan Uraiqid, Al-Laythi, bukan Al-Laythi, yang musyrik itu datang membawa kenderaan tersebut. Dia menepati janji dan boleh dipercayai untuk menunjuk jalan. Abu Bakar menyerahkan unta yang paling baik kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berjaya mengupah seorang kafir musyrik namanya Abdullah bin Uraiqid. Orang kafir ini orang kafir yang jenis baik, tak cara korang. Dia tidak bersama-sama dengan Abu Jahal. Dia tak setuju dengan kezaliman dan kejahatan. Dia tak campur. Abu Bakar percaya pada dia, walaupun dia kafir. Di sini menunjukkan bahawa kita boleh mendapat pertolongan orang kafir yang dipercayai. Ada orang kafir yang sifat fitrahnya, yang sifat kemanusiaan yang masih ada dalam diri dia. Orang kafir macam ni boleh kita ambil pertolongan dia, diizin oleh Allah. Kerana Nabi SAW dan Abu Bakar menggunakan khidmat Abdullah bin Uraiqid yang masih kafir ketika berhijrah. Abdullah bin Uraiqid ni orang yang tahu jalan, lain berjalan biasa. Lalu Abu Bakar upah dia supaya memandu jalan. Dia bawa 2 ekor unta. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa bekalan. Anak Abu Bakar, Asma bawa bekalan. Tiba-tiba Asma sedar ia terlupa membawa sama tali pengikatnya. Tali pengikat tak ada, nak ikat bekalan, nak buku. Lalu ia mengoyak tali pinggangnya untuk dijadikan pengikat. Satunya dijadikan pengikat untuk bekalan Rasulullah, dan yang satu lagi dijadikan tali pinggangnya. Lalu dia diberi gelaran Zatun Nitaqain, yakni yang mempunyai 2 tali pinggang. Asma bin Abu Bakar terlibat dalam membantu sehingga siap koyak kerak tali pinggang dia untuk buku bekalan Nabi dan ayah dia Abu Bakar untuk berhijrah. Rasulullah SAW, Abu Bakar dan diikuti serta oleh hambanya yang setia Amir bin Fuhairah bertolak dari Gua Sur dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid. Pertama-tamanya mereka menghala ke selatan, iaitu ke arah Yaman, untuk mengelirukan musuh. Kemudian menuju ke arah barat, yakni ke arah pantai. Kemudian mereka berpatah ke utara menuju Madinah melalui pantai Laut Merah. Jalan yang biasanya tidak dilalui orang. Abu Bakar sentiasa mengawasi keadaan sekeliling, menyediakan tempat berehat dan menyediakan bekalan makanan dan minuman untuk Rasulullah SAW. Pernah mereka terserempak dengan orang apabila ditanya pada Abu Bakar, siapakah yang bersama itu? Abu Bakar menjawab, penunjuk jalan. Menurut pahaman orang yang bertanya, penunjuk jalan musafir, sedangkan maksud Abu Bakar ialah penunjuk ke arah jalan yang benar, iaitu as-siratal mustaqim, Nabi SAW. Peristiwa Suraqah bin Malik. Wallahu a'lam.